kalau kita dah mula ketagihan peranti, ketagihan gadget dan sebagainya, kita boleh kesan tau Din. Orang sekeliling kita pun boleh kesan sebenarnya kalau kita dah mula ada tanda-tanda dan simptom ketagihan peranti. Risau, ada tanda jangan kita buat relax je. Padahal sebenarnya orang boleh nampak, ni ketagihan peranti ni. Betul. Okey, apa dia cikgu tanda-tanda tu? Satu tanda yang paling kita boleh perasan, diri kita sendiri kalau kita perasan kan, mood kita mudah berubah. Kita mudah marah, kita mudah agresif, kita rasa macam mudah je nak melenting, rasa mudah hilang fokus dan sebagainya. Kenapa? Nak tahu tak kenapa dia? Kenapa tu? Sebab bila kita berada dekat guna peranti kan, kita tak perlu berhubung dengan orang sekeliling kita, betul? Betul, kita tengok skrin je. Kita check je, kita klik terus dapat maklumat. Kita tak perlu tunggu tak Din? Tak perlu. Kalau kadang-kadang bila benda tu loading kan, buffering, kita nak marah kan? Kita nak marah kan? Jadi kita tak ada kemahiran menunggu. Kita kurang sabar. Jadi bayangkan Din, bila kita bersosial dengan orang, nak tunggu Din cakap, nak kena dengar Din cakap, tu kan memerlukan kesabaran. Betul. Jadi orang yang dia asyik bersama dengan peranti, dia kurang social skill, dia kurang kemahiran untuk berkomunikasi secara real dengan orang. Jadi dia akan mudah marah. Orang cakap sikit dia rasa orang tu macam nak ejek dia. Orang dia kena tunggu orang pun dia nak marah. Cepat terasa pula dia buatnya. Dan dia pula susah nak fokus sebab dalam handphone, dalam kita punya telefon bimbit ni kan banyak hiburan. Sentiasa benda yang menarik. Tapi bila kita duduk kat depan orang, ada menarik sangat tak ada kan Din? Tapi sekarang menarik cikgu. Nasib baik. Sekarang macam menarik. Sekarang menarik sangat cikgu. Tapi bila kita pelajarkan murid-murid kat kelas kena tengok cikgu yang tak berubah. Macam itulah cikgunya. Mejanya duduk statik, jadi tak sama macam dalam telefon bimbit. Yelah, dalam telefon bimbit ada transition, ada sound effect, macam-macam benda yang menarik ada di hadapan skrin kita. Betul, tapi bila dekat dunia nyata tak macam tu Din kan. Dalam telefon cantik kan gambar kan, HD kan, tapi depan-depan tak. Jadinya murid-murid, remaja-remaja yang terlalu terdedah dengan telefon bimbit, terlalu terdedah dengan peranti, dia akan cepat bosan bila dunia sebenar macam ni. Jadi dia akan cepat marah, dia akan cepat nak mengamuk, dia rasa janggal nak bersosial, dia lebih suka memendam, mengasingkan diri dia. Kalau anak murid kat rumah, kalau dah ada rasa kesan-kesan macam tu, cuba dapatkan bantuan. Takut sebenarnya murid-murid sebenarnya sedang berada di fasa ketagihan peranti. Risau nanti takut murid-murid ni seorang yang sebenarnya ceria, banyak bercakap, mesra, mudah bergaul dengan kawan-kawan, tapi apabila dah sangat-sangat ketagih peranti terus jadi pendiam. Kita punya skill untuk berkawan, untuk bertanya, untuk dapat kawan-kawan yang baru pun jadi kurang skill tu. Betul Din. Dan satu lagi kan dia nak tahu tak sebenarnya salah satu tanda lagi kita nak periksa kita sama ada kita ketagih atau peranti ataupun tidak. Cuba kita ambil telefon kita letak kat tempat lain. Jauh sikit. Jauh sikit. Ada tak rasa macam aduh kan? Resah, gelisah. Kalau kita dah rasa resah dan gelisah, sebenarnya itulah tanda-tanda awal kita ketagihan peranti. Lepas tu tangan pun siap tak pegang sampai. Sebenarnya ada kajian tau. Ada satu kajian dibuat dekat Amerika Syarikat. Dia buat kajian untuk pelajar, untuk satu sekumpulan pelajar. Dia asingkan telefon bimbit selama 24 jam. 24 jam. Dan bayangkan dia sehari tak bersama telefon bimbit. Imagine jadi pelajar-pelajar tu bila ditanya kan, apa perasaan lepas tak ada telefon bimbit 24 jam? Kebanyakan mereka dia jawab rasa macam nak gila tau Din. Sampai macam tu sekali cikgu. Kesan dia rasa macam nak ramas rambut, rasa macam nak marah. Ibarat kata kesannya macam kesan isap dadah pula Din. Tak isap dadah rasa macam nak mengamuk kan. Macam tu itu salah satu kira impak ketagihan kepada peranti. Okey, dia ada dua cikgu. Impak fizikal satu, impak mental satu. Boleh tak cikgu tadi yang kita terangkan? cerita tadi yang gelisah-gelisah tu more kepada kesihatan, lebih kepada kesihatan mental kan. Kita rasa gelisah, kita rasa tak payah cakap murid ada. Kadang-kadang saya sendiri kan, bila telefon bimbit tak dengar saya 2-3 jam, saya dah mula alamak, takut ada kawan call, takut ada kecemasan. Tiba-tiba terus rasa tertekan sangat-sangat. Jadi bayangkan macam mana Din, kita masyarakat sekarang kita semua penuh dengan stres tau. Yelah, tak ada peranti yang terdekat pun nak stres. Betul, kita takut kawan kita call, kita takut ada kecemasan, kita takut ada kerja, kita takut banyak macam sumber stres pula. Bateri tak ada, stres. Data habis, stres. Nak kena tengok rancangan apa-apa
apa perancangan yang kita follow tu kan, kita nak kena tengok cerita, apa cerita terkini, artis-artis kita yang kita suka. Stres saja. Stres kan. Jadi dia bayangkan betapa stres remaja sekarang kan. Itu impak lah terhadap kita punya kesihatan mental. Dari sudut fizikal pula dia, bila kita cakap tadi kan pasal Elizabeth kata dia tak boleh nak tidur kan. Kita bayangkan pelajar tak boleh nak tidur. Tak ke dia jadi tak sihat, jadi mudah sakit, lemah. Lepas tu dalam kelas pun tak boleh nak fokus dalam pelajaran. Dan dia akan ada setengah tendin bila saya pergi jumpa optometris sakit mata kan. Saya nampak saya makin teruk rabun kan. Dan dia kata rupanya kalau kita tengok gadget tu pun beri impak tau. Kalau kita tengok sambil baring kan dia. Lain pula. Lain. Mata kita lebih rabun belah kanan ke lebih rabun belah kiri. Okey cikgu sebut pasal tu. Mungkin sebab itulah mata saya sebenarnya cikgu di rabun hanyalah di sebelah kiri. Di sebelah kanan saya tak ada power pun. Dia baring tu sebelah sini. Kalau istilah dia orang panggil tired eyes, mata letih, keletihan mata tu. Maksudnya orang tu ajar kalau nak tengok gadget tolong jangan tengok macam ni. Tengok lurus. Biar sama-sama rabun. Tapi betul kan dia? Betul kan? Tapi betul lah sebab cikgu dah jumpa pakar. Ya, betul. Sebab saya pelik kenapa mata saya sebelah je yang pedih, penat kan. Kita asyik tengok komputer. Cikgu macam saya juga sebelah-sebelah. Rupanya kita sama. Ya, kita sama. Kita nak rehat kan, tapi nak tengok juga media sosial dan sebagainya kan. Kita pun baring. Rupanya dia memberi impak kepada kesihatan mata, rabun. Belum lagi postur badan tau Din. Kadang-kadang kita tengok remaja kan dia main game sambil sandar. Membungkuk. Akhirnya mengakibatkan bongkok badan, mengakibatkan sakit tulang belakang, sakit leher. Betul. Ya Din, betul sangat. Macam-macam lah cikgu, risaulah. Itulah murid-murid semua antara kesan ataupun impak apabila kita ketagih dengan peranti, terutama sekali telefon bimbit.